Hai, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6 dan memandangkan minggu ini adalah minggu terakhir dalam bulan Februari, maka akan diselitkan pendidikan civic pada minggu ini. Okey, so hari ini kita akan masuk ke unit yang baru iaitu unit 2 Bumi Dipijak, Langit Dijunjung. Dan untuk pendidikan civic kita adalah nilai hormat menghormati. Okey, murid-murid semua. Apa yang anda lihat dalam slide ini? Cuba fikirkan. Lihat, siapakah mereka ini? Adakah mereka terdiri daripada satu bangsa, satu agama, atau pelbagai? Cuba fikirkan. Apa dimaksudkan perpaduan? Pentingkah perpaduan untuk kita amalkan ataupun kita budayakan perpaduan di negara Malaysia? Cuba fikir, kenapa kita perlukan perpaduan? Okey, baiklah. Saya yakin semua murid-murid dapat menjawab dengan melihat gambar yang teacher tunjukkan tadi. Ya, memang betul perpaduan sangat penting untuk kita budayakan di mana pun kita berada. Okey, bukan saja di Labuan, di Sabah dan di mana-mana saja pun apabila kita pijak di mana negeri pun kita harus mengamalkan perpaduan dan nilai hormat menghormati. Okey, di antaranya ialah kita perlu menghormati kepercayaan dan agama kaum dan etnik di Malaysia. Yang kedua, kita perlu menghormati amalan dan pantang larang kaum dan etnik di Malaysia. Yang ketiga, kita boleh menghormati bahasa yang dipertuturkan oleh kaum dan etnik di Malaysia. Dan menghormati dan bertolak ansur dengan jiran pelbagai kaum dan etnik dalam komuniti. Apabila kita membudayakan, mengamalkan sikap hormat menghormati di antara satu dengan yang lain, teacher yakin negara Malaysia akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Okey, murid-murid semua, hari ini kita akan masuk ke unit yang baru yang bertajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung. Kalau kita baca Bumi Dipijak, Langit Dijunjung ini macam kita familiar sangat. Apa ni ya? Macam kita selalu dengar. Ia merupakan salah satu peribahasa kan? Betul? Jadi apa maksud peribahasa itu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, maksud peribahasa ini adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adab dan peraturan tempat yang kita diami. Okey, contohnya, apabila kita berada di negeri orang, kita harus menghormati adat resam dan cara hidup penduduk di situ. Berkata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Jadi, budaya perpaduan, nilai seperti hormat menghormati itu perlu sentiasa dipupuk dari awal lagi. Okey? Okey, kita akan masuk ke topik yang kecil. Yang pertama, kita akan belajar tentang asal-usul negeriku. Okey, murid-murid juga boleh rujuk di dalam buku teks masing-masing. Boleh buka buku teks sejarah ya. Okey, setiap negeri di Malaysia mendapat nama melalui pelbagai cara dan sumber. Okey, antaranya termasuklah sejarah lisan dan sumber bertulis. Okey, yang pertama kita lihat ya, yang ada buah kelapa tu. Nama Perlis berasal daripada nama seorang tokoh iaitu Tok Perlis. Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam, Prauloi yang bermaksud kelapa hanyut. Ini adalah sedikit sebanyak sejarah secara lisan asal usul negeriku. Okey, yang lain pula kita tengok. Okey, nama Kedah berasal daripada perkataan Kedah yang bermaksud perangkap gajah. Ada juga yang menyatakan nama Kedah berasal daripada perkataan Arab, iaitu Kedah yang bermaksud gelas yang berkaki. Orang India memanggil Kedah dengan nama Kadram. Okey. Dan kita lihat lagi yang gambar ada macam pokok pinang gitu. Okey. Nama Pulau Pinang diambil sepenuh nama pokok pinang yang banyak tumbuh di pulau tersebut pada suatu masa dahulu.
Rasanya mungkin sekarang masih banyak lagi pokok pinang di Pulau Pinang kan. Jadi kalau selepas keadaan pandemik COVID telah surut, anak-anak murid mempunyai peluang untuk melawat ke negeri Pulau Pinang, bolehlah melihat di persekitarannya betul kan banyak pokok pinang di Pulau Pinang kan. Okey, seterusnya Perak. Bagaimana nama Perak itu boleh wujud? Itu teacher nak anak-anak murid sendiri baca dalam buku teks. Begitu juga dengan Selangor dan juga Negeri Sembilan. Okey, selepas ini kita akan ada masa tutorial teacher nak anak-anak murid semua buka buku teks dan baca. Okey, begitu juga dengan Negeri Melaka, Johor, Negeri Sembilan, lepas itu Pahang, mana lagi ni? Kelantan, Sarawak dan Sabah. Ini semua teacher nak anak-anak murid buka buku teks dan baca sebab selepas ini teacher akan bagi kuis tentang asal usul negeriku. Jadi dari situ teacher akan nampak siapa yang sudah baca dan siapa yang belum baca. Ingat ya, lepas ini waktu tutorial teacher nak masing-masing buka buku teks dan baca sebab soalan kuis ada selepas sebelum kita akhir pembelajaran pagi ini. Okey, topik yang seterusnya yang akan kita belajar ialah megahnya negeri-negeriku. Okey, Malaysia kita terdiri daripada berapa buah negeri? Kita ada 13 buah negeri dan sebuah wilayah persekutuan. Sebenarnya kita bukan lagi sebuah wilayah persekutuan. Kita ada berapa wilayah persekutuan? Kita ada Labuan, salah satu wilayah persekutuan, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Betul tak? Okey. Kalau kamu rasa kurang pasti, teacher nak kamu cuba Google, tanya pakcik Google, type berapakah bilangan wilayah persekutuan di Malaysia. Okey, itu sebagai pembelajaran kendirilah selepas ini. Okey, setiap negeri itu anak-anak murid pasti mempunyai pemerintah, apa nama ibu negeri dan lambang negeri itu. Okey, kebanyakan negeri mempunyai bandar diraja. Kita perlu menghormati semua lambang kemegahan tersebut bagi menunjukkan ketaatan kita kepada negara. Okey, jadi di sini setiap ini anak-anak murid akan nampaklah setiap negeri-negeri, apa nama ibu negeri, apa bandar diraja dia, apa gelaran ketua negeri dia. Okey, contohnya Perlis, ibu negerinya adalah Kangar. Bandar diraja adalah Arau dan ketua negeri di sana kita panggil Raja. Okey? Dan untuk negeri Kedah, apa ibu negerinya adalah Alostar. Okey, bandar diraja Anak Bukit dan ketua negeri di sana adalah Sultan. Okey? Dan bagaimana Pulau Pinang? Pulau Pinang, ibu negeri adalah Georgetown. Jadi ketua negeri di sana adalah dipanggil Yang di-Pertuan Negeri. Okey, untuk Perak, ibu negeri adalah Ipoh, bandar diraja adalah Kuala Kangsar dan ketua negeri di sana adalah Sultan. Okey, bagaimana dengan Selangor? Selangor, ibu negeri adalah Shah Alam, bandar diraja adalah Klang, ketua negeri juga dipanggil Sultan. Okey. Negeri Sembilan, ibu negeri adalah Seremban dan bandar diraja adalah Seri Menanti. Ketua negeri adalah kita panggil gelarannya adalah Yang di-Pertuan Besar. Okey, Kelantan, ibu negeri adalah Kota Baru. Ketua negeri kita panggil Sultan. Johor, ibu negerinya adalah Johor Baru. Bandar diraja adalah Bandar Maharani dan ketua negeri di situ kita panggil juga gelarannya adalah Sultan. Pahang, ibu negeri Kuantan, bandar diraja Pekan. Okey, ketua negerinya juga dipanggil gelaran Sultan. Terengganu, ketua negerinya pun Sultan dan ibu negeri adalah Kuala Terengganu. Bagaimana Melaka? Melaka, ibu negerinya adalah Bandar Melaka dan ketua negeri adalah Yang di-Pertuan Negeri. Sabah, kebanyakan kita ada berasal dari Sabah kan? Jadi ini perlu diingatlah. Okey. Ibu negeri adalah Kota Kinabalu dan ketua negeri pun Yang di-Pertuan Negeri. Okey. Bagaimana Sarawak? Sarawak ibu negerinya adalah Kuching, ketua negeri adalah Yang di-Pertuan Negeri.
Okey, tolong hafal ya. Sebab minggu depan teacher akan tanya. Okey? Okey, sebentar tadi kita belajar nama ibu negeri dan juga gelaran pemerintahnya kan. Okey, sekarang kita masuk lagi topik yang baru iaitu lambang kemegahan negeri. Kalau sebut lambang ini bermaksud dia perlu mempunyai bendera, jata ataupun lagu negeri lah, menunjukkan identiti sesebuah negeri itu. Contohnya Labuan, kita ada bendera kan, wilayah persekutuan. Betul tak? Jadi untuk muka surat ini, teacher mohon anak murid semua tolong buka buku teks dan rujuklah. Okey, setiap negeri-negeri ini mempunyai bendera yang berlainan. Okey, ini menunjukkan identiti mereka dan ada jata. Okey, alright. Lepas ini, anak-anak murid akan diberi masa untuk buka buku teks lah untuk baca. Okey. Okay, alright. Pembelajaran hari ini yang teacher sebutkan tadi lah. Okay, pendidikan civiknya adalah hormat menghormati dan seterusnya kita mengenali asal usul setiap negeri. Lepas tu kita cuba memahami apakah lambang setiap negeri, apakah gelaran pemerintahnya, kan? Dan tibalah masanya untuk kita membuat tutorial sejarah. Okey, tutorial pada pagi ini, jawapan adalah dalam bentuk peta minda bui. Masih ingat kan macam mana nak buat peta minda bui itu? Okey, jawab di dalam buku tulis sejarah. Okey, soalannya adalah 2 soalan saja. Yang pertama, bagaimana meningkatkan perpaduan di Malaysia? Ini soalan kebat. Okey, bagaimana meningkatkan perpaduan di Malaysia? Teacher sudah terangkan tadi itu kan. Malah teacher ada tunjukkan jawab beberapa boleh dikira jawapan lah. Memang ada jawapan di dalam slide yang teacher terangkan. Cuba rujuk baliklah. Okey. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita boleh menunjukkan sikap menghormati pada kaum yang lain? Cuba bagi tahu caranya. Okey, jawapan nombor 1 dan nombor 2 ini buat dalam bentuk peta minda. Okey, contohnya nombor 1 dia ada peta minda dia. Lepas tu nombor 2 pun ada peta minda dia. Okey, boleh ya? Jadi selepas ini anak murid akan diberi ruang untuk menyiapkan tugasan masing-masing. Jadi sekiranya ada soalan, boleh tanya teacher melalui aplikasi Telegram PDPR. Teacher tunggu di sana. Okey? Alright. Okey, sedikit ulang kaji lah bagi anak-anak murid yang mungkin lupa apa tu peta minda buih kan. Ini adalah bentuk peta minda buih. Okey, anak-anak murid semua, selepas ini kita akan meneruskan sesi tutorial ya. Okey, sekian, terima kasih.